Present. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan tentang kajian kami, kajian nusyuz di Malaysia. Dengan itu saya mempersilakan saudara saya Muhammad Hafiz bin Zamri. Next slide boleh tak? Okay, so nusyuz definisi daripada sudut bahasa ialah melakukan maksiat atau penentangan. Daripada segi istilah, secara kebiasaannya berlaku kepada perempuan. Perempuan yang nusyuz ni ialah perempuan yang ingkar kepada arahan suaminya dan meninggi diri daripada melakukan sesuatu yang disuruh oleh suaminya. Next. Okay, tapi nusyuz ni dia tak tertaluk kepada golongan wanita saja. Nusyuz ni pun boleh terjadi kepada golongan suami. Contoh dia, apabila suami tu dia tak bagi hak dan tanggungjawab pada isterinya daripada segi zahir dan batin, so dia dah bertindak zalim dan kita boleh panggil dia nusyuz, tapi biasanya dalam masyarakat kita panggil dia dayus. Okay, next. Menurut kitab Al-Fiqh Al-Majhad jilid 4/199 yang dikarang oleh Imam Syafi'i dan diterjemahkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan oleh Dr. Zul, mengatakan bahawa suami yang menganiaya isteri dan tidak menyukainya seperti tidak memberikan giliran bermalam, nafkah atau mengasarinya dengan perkataan atau perbuatan, isteri hendaklah menasihati suami dan mengingatkan tanggungjawabnya. Selain itu, menurut Syekh Ibrahim Baijuri di dalam kitab beliau Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Baijuri 2251, bahawa nusyuz seorang suami adalah tidak melakukan tanggungjawab yang wajib terhadap isterinya, iaitu mengolinya dengan baik, memberikan giliran bermalam sekiranya isteri ramai, memberi mahar, memberi nafkah, pakaian dan keperluan kehidupan yang lain. Sekiranya suami itu seorang yang berakhlak buruk dan melakukan kekerasan seperti memukulnya tanpa sebab, benarkan untuk mengadu kepada hakim untuk memberikan hukum takzir terhadapnya. So daripada dua kitab yang kita dapat daripada Mufti Wilayah dan juga Syekh Ibrahim, bahawa nusyuz ni boleh terjadi kepada seorang suami juga, dan hukum untuk nusyuz adalah haram dan berdosa besar. Okay, kita akan terangkan tentang dalil-dalil tentang nusyuz. Okay, kita akan tengok dulu dalil-dalil tentang nusyuz berdasarkan Al-Quran Karim. Okay, ayat yang pertama daripada Al-Quran adalah pada surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahun. Maksudnya ada perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, iaitu nusyuz. Okay, dalil yang kedua adalah pada surah An-Nisa juga ayat 128. Wa in amra'atu khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maksudnya, dan jika seorang perempuan itu bimbang akan timbul dari suaminya iaitu nusyuz, yakni kebencian atau tidak melayaninya, maka tiada salah bagi mereka, yakni suami isteri, membuat perdamaian di antara mereka berdua secara sebaik-baiknya. Okay, kita akan tengok dalil daripada hadis Rasulullah SAW yang ada dua. Yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza da'a rajulu amra'atah ila farashih fa'abat an taji la'anat hal malaikatu hatta tusabbuh." Maksudnya, jika seorang memanggil isteri ke tempat tidur tetapi dia tidak datang kepadanya, lalu suami itu tidur dalam keadaan marah terhadapnya, maka para malaikat melaknat wanita itu sehingga subuh. Riwayat Al-Bukhari. Hadis kedua adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Nathal malaikah hatta tarji'." Dan maksudnya adalah jika seorang wanita itu tidur dalam keadaan dia meninggalkan katil suaminya, yakni tidak mahu tidur bersama setelah diajak, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat sehingga subuh. Riwayat Bukhari.
Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Okey, yang pertama menghuraikan konsep nusyus menurut pelbagai aspek. Contohnya kita ada 3 seperti Al-Quran, As-Sunnah dan pandangan ulama. Okey, yang kedua kami mengenal pasti faktor-faktor pensabitan nusyus kepada isteri menurut hukum dan akta undang-undang keluarga di Malaysia. Yang ketiga mengkaji implikasi pensabitan isteri yang nusyus oleh Mahkamah Syariah Malaysia. Implikasi ini akan dikaji melalui sumber-sumber yang boleh diguna pakai seperti jurnal, artikel dan tulisan-tulisan ilmiah yang lain. Okey, akhir sekali mengemukakan beberapa cadangan dan langkah-langkah bagi mengatasi masalah nusyus dalam rumah tangga. Okay, seterusnya perbincangan Okey, kajian yang pertama kajian. adalah tuntutan nusyus melalui keterangan dokumen berbentuk digital. Yang pertama, kebolehterimaan dokumen berbentuk digital oleh Mahkamah Syariah. Sekiranya keterangan dokumen digital itu saling sokong-menyokong dengan fakta dan keterangan yang lain yang sedia ada, ia akan membantu meyakinkan mahkamah untuk menerima sesuatu fakta dan keterangan serta membantu mahkamah untuk membuat sesuatu keputusan. Permasalahan kes kelakuan isteri yang nusyus atau defendant Fauzia bin Muhammad Isa dan disertakan kesemua bukti melalui gambar oleh plaintiff Muhammad Nizam bin Abdul Malik. Tindakan yang diambil oleh pasangan ialah plaintiff telah melampirkan gambar defendant berpelukan bersama dengan lelaki lain. Defendant pula menyatakan di dalam penyata pembelaannya bahawa gambar tersebut diambil semasa parti di tempat kerja defendant dan mendakwa bahawa gambar tersebut hanyalah sebagai kenangan dan tidak membawa unsur-unsur tidak baik. Plaintiff telah menuntut nusyus ke atas isterinya berdasarkan gambar yang diberi. Hukum yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah ialah tuntutan nusyus telah dijatuhkan ke atas defendant kerana mahkamah telah mendapati bahawa plaintiff telah memberikan bukti secukupnya yang boleh diterima oleh hakim. Sekiranya terdapat bukti seperti gambar SMS yang menunjukkan perlakuan nusyus tersebut, hal ini akan dianggap sebagai keterangan berbentuk digital dan diterima pakai oleh Mahkamah Syariah. Okey, seterusnya kesimpulan kes bagi kajian 1 ialah keterangan dokumen merupakan salah satu pembuktian yang kerap dikemukakan di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Sungguh pun begitu, berbanding dengan keterangan secara dokumen hitam putih, tidak ada pendefinisian yang kuat dan jelas dibuat berkaitan dengan keterangan bersifat digital, iaitu SMS, gambar, rakaman, video. Dari perspektif prinsip syariah, justru penyelidik mengemukakan cadangan supaya keterangan berbentuk digital dapat diterima dan tidak dipersoalkan di mana-mana mahkamah syariah di Malaysia. Seterusnya kajian kes 2 iaitu faktor pensabitan nusyus kepada isteri menurut hukum dan akta undang-undang keluarga di negeri Selangor. Tanda-tanda isteri nusyus yang dapat dilihat melalui percakapan dan perbuatan. Nusyus isteri melalui percakapan adalah bercakap kasar terhadap suaminya seperti menengking dan memburukkan suami atau keluarga suaminya tanpa sebarang alasan yang munasabah. Okey, yang seterusnya adalah nusyus isteri melalui perbuatan pula adalah seperti enggan menunaikan ajakan suami untuk hubungan kelamin atau menolak ajakan suami untuk bersama. Isterinya pula keluar daripada rumah kelaminnya tanpa kebenaran suami. Seterusnya enggan bermusafir dengan suami ataupun bukan bersama mahramnya tanpa keredaan suami. Yang seterusnya mengkhianati suami dan tidak menjaga amanah suami atau tidak menghias diri untuk suaminya dengan sebaiknya. Dan yang terakhir membantah perintah suami yang tidak melanggari syarak. Dan berpuasa sunat tanpa kebenaran suami. Dan di sini kami sertakan akta-akta berkaitan nusyus di Mahkamah Negeri Selangor. Seksyen 59 dalam kurungan 2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Darul Ihsan 1984 menghuraikan keadaan-keadaan yang membolehkan pensabitan isteri nusyus berlaku, iaitu sekiranya isteri menjauhkan diri daripada suaminya, meninggalkan rumah tanpa izin,
dan membuat perkara yang bertentangan dengan kemahuan suami atau enggan berpindah mengikut suami tanpa alasan munasabah dan boleh diterima syarak. Isteri yang disabitkan sebagai nusyus oleh mahkamah tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sehinggalah isteri tersebut kembali menjalankan tanggungjawabnya terhadap suami. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Next ni. Okay. Lagi. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya akan menerangkan antara peruntukan undang-undang berkaitan dengan nusyus yang boleh didakwa menggunakan prosedur jenayah adalah, okay, kat sini saya akan menerangkan 4, iaitu yang pertama adalah Seksyen 129 EUU KIK 2008, isteri tidak menurut perintah. Okay. Seseorang perempuan yang sengaja tidak menurut sesuatu perintah yang diberi oleh suaminya yang sah mengikut hukum syarak adalah melakukan sesuatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak melebihi RM100 atau bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudiannya denda tidak melebihi RM500. Okay, yang kedua adalah Seksyen 127 ingkar perintah hidup bersama semula dengan isteri. Jika seseorang telah diperintahkan oleh mahkamah supaya hidup bersama semula dengan isterinya dan dia bersengaja cuai atau tidak mematuhi perintah itu, maka dia adalah melakukan satu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Terusnya. Okey. Yang ketiga adalah Seksyen 129, iaitu tidak memberi keadilan sewajarnya kepada isteri. Seseorang yang tidak memberi keadilan sewajarnya kepada isteri mengikut hukum syarak adalah melakukan kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Dan yang terakhir adalah Seksyen 28, iaitu menganiayai isteri atau suami. Seseorang suami atau isteri yang dengan sengaja menganiaya isterinya atau suaminya atau menipu harta isterinya atau suaminya mengikut mana-mana yang berkenaan adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Terima kasih. Okey, saya akan membentangkan tentang kajian kes yang ketiga, iaitu kes mengikut kes Jaafar bin Mat Amin menentang Zarina binti Mahyudin. Okey, ringkasan tentang kes ini adalah tentang perfailan dua kes, iaitu dari pihak suami memfailkan kes tuntutan nusyus, manakala dari pihak isteri pula memfailkan penceraian taklik kerana suami adalah penagih dadah dan isteri tidak tahan dengan perangai suaminya. Maka pihak Mahkamah Syariah telah memutuskan untuk membicarakan kes ini sekaligus. Okey, dari segi penghakiman, semasa pembicaraan pihak plaintiff dan defendant telah mencapai suatu persetujuan, iaitu suami bersetuju menceraikan isteri dan suami juga bersetuju untuk menarik balik tuntutan sabitan nusyus terhadap isteri. Oleh yang demikian, mahkamah memutuskan untuk mengesahkan perceraian tersebut mengikut Seksyen 47 Enakmen Keluarga Islam Perak 2004. Dari segi analisa pula, pertembungan dua tuntutan yang dibuat oleh pihak suami dan isteri, iaitu tuntutan sabitan nusyus ke atas isteri dan tuntutan pengesahan perceraian taklik, memandangkan kedua-dua tuntutan ini melibatkan pihak yang sama serta keterangan-keterangan di dalam kedua-dua tuntutan ini berkisar perkara-perkara yang hampir sama. Maka mahkamah memutuskan untuk mendengar kedua-dua kes ini secara bersekali. Keputusan pihak mahkamah membenarkan persetujuan plaintiff
dan defendant untuk bercerai dan menarik balik tuntutan sabitan nusyuz ke atas isteri adalah langkah terbaik demi menjaga kemaslahatan kedua-dua pihak dan selari dengan ruh syariat Islam. Terima kasih. Okey, kesimpulan bagi kajian kes yang telah dinyatakan oleh rakan-rakan sekalian. Kesimpulan bagi topik konsep nusyuz ini adalah ianya lebih adil boleh diwujudkan jika konsep tersebut tidak hanya ditekan dari segi ketaatan seseorang isteri terhadap suami sahaja, kerana lelaki juga tidak terlepas dari membuat kesilapan. Maka kefahaman seseorang individu terhadap konsep nusyuz haruslah berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan, iaitu tidak menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Walaupun pihak berwajib telah berusaha sepenuhnya untuk mempersiapkan setiap bakal pengantin yang akan melangkah ke gerbang perkahwinan dan menempuh hidup berumah tangga menerusi pengisian pelbagai modul yang mencukupi dari segenap aspek fizikal, mental dan spiritual, namun ianya masih tidak mencukupi untuk kefahaman dan penghayatan. Ini menyebabkan keindahan mahligai perkahwinan itu tidak dapat direalisasikan mengikut Islam. Okay, sekian, terima kasih. Baik, okey, akhir sekali saya ingin memohon maaf sekiranya daripada kumpulan kami ada yang tersilap ataupun tersalah semasa pembentangan. Jadi apa yang dibentangkan adalah berdasarkan sesuatu yang umum, pelaksanaannya mungkin berbeza mengikut keperluan semasa. Jadi sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.